Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa ala kerana kita masih diizinkan oleh Allah berjumpa pada malam ini dalam keadaan orang lain sibuk tengok bubu, sibuk tengok teropong. Dan jangan tak tahu yang duduk di hotel sama-sama tu, yang bekerja tu 7 pagi 12 malam bawa balik rumah. Yang balik, yang tak balik lama dah, kerana masih mengesan benda yang sampai sudah tak ada kesan-kesan lagi kan. Tak jumpa lagi kan. Tuan-tuan doalah sama-sama bagi, macam mana pun bagi jumpa lah kan. Belanja banyak lagi tak jumpa tu. Setiap hari yang pusing lagi tu duit lah kau. Duit satu benda, perasaan yang lebih bermasalah kan. Yang menunggu tu sampai tak apalah, macam mana pun tak apa. Sebahagian tu kan, yang bertugas tu tentulah menikah pekerja pun ada, tak dah balik. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala taufikkan semua sekali dengan kebaikan, insya-Allah. Baik, pada kuliah yang lepas kita berhenti sampai tajuk mengadakan walimah kan. Baik, jadi kita sambung tajuk tu. Qala al-musannifun hafizahumullah wa rahimahum. Walimah, kenduri kahwin. Dia je salah. Maksud walimah, walimah berasal dari perkataan al-walmu, maksudnya perjumpaan. Dinamakan walimah kerana kedua-dua pengantin bertemu di sini. Maksud walimah yang disebut dalam Al-Qamus ialah makanan untuk kenduri kahwin atau semua makanan yang dibuat untuk memanggil orang atau untuk selainnya. Jadi asal bahasanya pertemuan, bertemu. Tapi yang dalam istilahnya membawa maksud kenduri. Kenduri kerana perkahwinan. Baik, hukum walimah. Hukum walimah ialah sunat muakkad, kerana ia sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara perkataan dan perbuatan. Baik, dalam bab ni tuan-tuan, kita nak kena tengok kaedah dia. Dalam usul fiqh, dia ada beberapa petanda tentang satu-satu perkara itu, sama ada dia wajib ataupun dia itu dilarang, haram, ataupun barangkali dia sunat, atau barangkali dia makruh, ataupun dia mubah, harus. Jadi kalau nak kata petandanya wajib, dia akan ada bentuk-bentuk arahan. Ada macam-macam bentuk arahan. Arah, ada memang sebut fardu, memang sebut wajib. Jadi untuk hukum walimah ini, para fuqaha meletakkan hukumnya sunat muakkad. Maknanya kalau ada arahan pun, maknanya ada sesuatu yang mengubah arahan tersebut sehingga ia boleh difahami membawa maksud, tak wajib. Kalau tidak, al-aslu fil amri yaqtadil wujub, yaqtadil ijab, dia panggil. Asal dalam kaedah dia, al-amru, setiap arahan itu membawa kepada maksud wajib. Kalau melainkan, itu melainkan hatta ta'ti sarifatun anil wujub, sehingga ada sesuatu yang mengalihkan daripada wajib, dan bila dia beralih daripada wajib, dia akan beralih kepada yang bawah daripada dia, ranking yang kedua, yang itu sunat. Kemudian dalam level sunat tu pula, para ulama akan bahagikan pula, kerana mengambil kira daripada sarifah tadi, yang mengubah itu tadi, dalam bentuk yang macam mana. Itu yang timbul
pembahagian sunat muakkad dengan sunat yang tidak muakkad. Dia bergantung pada bagaimana apa yang mengubah. Kemudian diambil, disokong lagi dengan dipanggil satu yang diistilah sebagai muwadhabah, perbuatan yang sering dilakukan. Itu adalah antara faktor-faktor yang memberatkan satu-satu perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kata dia tak wajib, fine, tak wajib, tapi sunat. Ya, sunat yang bagaimana? Kadang-kadang dengan faktor kebiasaan selalu tak pernah tinggal, itu boleh menjadi faktor pemberat untuk menyebabkan fuqaha kata sunat muakkad. Kalau tidak, nanti kita tak boleh nak beza. Sunat memang sunat, ada yang sunat muakkad, ada sunat yang tak muakkad. Apa faktor yang membezakan? Jadi dalam bab ni dia banyak sebenarnya. Saja nak sebut kat tuan-tuan sebagai satu perkongsian. Baik, antara hadis-hadis antaranya yang menyebut tentang perkataan dan perbuatan Nabi ialah hadis-hadis yang dengan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah sempena perkahwinannya dengan seorang isterinya dengan 2 cupak bali. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabun Nikah, bab orang yang mengadakan walimah kurang daripada seekor kambing. Nah, tuan-tuan cap, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bila buat kenduri dalam salah seorang daripada isteri baginda, Nabi cuma jamu dengan 2 cupak bali. Berapa ramai orang boleh makan? Tuan-tuan kira kalau 2 cupak bali dengan 2 cupak beras bukanlah banyak beza pun. Agak-agak berapa orang makan? Tuan-tuan kiralah itu. Yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah sempena perkahwinannya dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Safiyah binti Huyai ini perempuan Yahudi kan, anak pemimpin kabilah, kiranya grand lah, dengan sawiq, yakni sejenis makanan yang dibuat daripada tepung gandum dan bali dan kurma. Maknanya sawiq ni ialah tepung, kuih lah, dia jadi kuih dah, dan kurma. Jamuan Nabi ialah kuih dan kurma. Itu bentuk yang kedua. Ini seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitabun Nikah, bab hadis-hadis mengenai walimah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab makanan, bab sunat mengadakan walimah ketika berkahwin, dan Ibnu Majah dalam Kitabun Nikah bab walimah. Abu Dawud letak dalam bab sunat mengadakan walimah. Hadis yang ketiga, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan kenduri perkahwinannya dengan Zainab radhiyallahu anha dengan roti dan daging. Zainab ni siapa? Zainab binti Jahash la'allah. Dengan roti dan daging. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabun Nikah, bab perkahwinan Zainab dan sabitnya walimah perkahwinan. Jadi ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri buat. Yang berikutnya, ini maksudnya dipanggil sunnah, dipanggil fi'liyah, perbuatan Nabi. Kategori sunnah ni ialah sunnah fi'liyah. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teliti tentu saja kita akan lihat adanya kepelbagaian. Dia ada persamaan. Persamaannya apa? Pada tiga-tiga suasana itu Nabi buat kenduri. Tang cerita buat kenduri ya, Nabi buat kenduri dalam 3 hadis yang berbeza ini. Maknanya dengan orang yang berbeza, pasal jamuannya berbeza. Dan perbezaan yang nyata dalam hadis-hadis ini ialah jamuannya berbeza. Barangkali yang kita boleh jelas ialah dari sudut jenis makanan, yang keduanya dari sudut kapasiti dia, jumlah dia berapa ramai. 2 cupak gandum berapa orang boleh makan, kemudian kuih dengan kurma berapa banyak nak boleh sedia, juga roti dan daging. Maknanya dari sudut perbelanjaan dia akan ada sedikit perbezaan, tafawut di situ. Yang berikutnya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Tuan-tuan, ini siapa? Abdurrahman bin Auf, jutawan muhajirin. Kata baginda, aulim walau bisyah, buatlah walimah
walaupun dengan seekor kambing. Apa boleh kita faham daripada perkataan Nabi ni? Yang pertama, Nabi perintah aulim, perintah Nabi buat kenduri lah. Jadi arahan cerita tentang buat kenduri, maknanya dia duduk di dalam arahan. Bila arahan tadi kita katakan kaedah asalnya membawa maksud wajib. Tetapi para fuqaha menilai pula kepada beberapa keadaan yang ada di kalangan sahabat yang menikah tak buat kenduri dan sebagainya. Maka itu mengubahkan arahan kepada Abdul Rahman, dia punya sarifah dia punya benda yang mengubah status arahan tu tadi duduk pada perbuatan orang lain. Kalau kata wajib, takkan dia seorang habis semua sekali wajib lah, kan? Baik, jadi cerita tentang wajib kita dah clear, dia bukan wajib tapi dia sunat. Dan bila dia sunat, Nabi ada penegasan, ada arahan menunjukkan kepada adanya tuntutan di situ. Dan bila kita hari itu kita sebut tentang fadilat, hikmah diadakan kenduri, pengumuman dan sebagainya, maka itu sesuatu yang penting. Maka itu antara faktor para fuqaha letakkan dia sebagai sunat muakkad. Baik, itu cerita arahan. Yang berikutnya ialah Nabi sebut dalam bab ini walau bisyah, walaupun seekor kambing. Besar mana sangat seekor kambing, kan? Jadi kalau kita nak bayangkan, kita kena bayang khitab Nabi ini, bicara Nabi ini ialah kepada seorang lelaki jutawan, orang senang. Makna kata kalau dia orang senang, hang buatlah kenduri, paling koman pun kambing pun tak apalah. Kalau dia nak buat besar lagi, wajar tak? Wajar dengan kemampuan dia. Nak panggil ramai orang lagi, ya, itu bagus. Jadi kerana itu kita boleh memahami, wallahu ta'ala alam, kita boleh memahami arahan Nabi itu kena pada orangnya, dan kadar yang dia nak buat tu adalah dalam bidang kemampuan dia. Kerana kalaulah kita nak faham maksud kenduri kahwin, paling koman mesti kena kambing, Nabi sendiri tak buat kambing. Kalau kita baca secara literal hadis ni saja, tak jumpa hadis lain, jenuh makan kambing kita. Kata dia kena buat kambing. Tapi orang kita tak buat itu, belah-belah sini lakulah kambing. Kalau bawa main lepas Selangor, boleh tengok saja. Mereka tak berani makan kambing, takut penin, dia kata. Ni orang Selangor tanya. Bukanlah semua Selangor kan, setengah-setengah tempat ya. Tapi main belah sini semua, pantang sebut lauk apa kambing. Dia duduk tu dulu. Tak pergi tahlil tak apa, petang makan mai sampai. Dia kira kambing tu. Pasal tu orang tak khilaf bab makan. Tu ya. Kalau kena makan haram tak boleh ke? Makan siang mati malam bab kenduri, kambing pun kambing tak mai kata. Dia kena jemput. Betul tak? Takkan agama nak makan ada anak kecil lagi. Kalau cerita kenduri lain, tak apalah, kita boleh takwil lah macam mana pun. Tapi kalau siang mati malam terus kenduri, kambing pun kita jangan jemput lah. Terus ada mai. Terus jemput lah. Tak gamak nak mai. Baik, jadi kerana itu jangan buat secara literal yang kata kenduri mesti kambing, tak ada. Pasal kalau kita baca hadis Nabi sendiri, Nabi buat kenduri dalam bentuk yang berbagai-bagai. Jadi secara asasnya kenduri itu diperintahkan. Besar mana, apa bentuk jamuan dia, yang tu bergantung kepada kemampuan dan kesesuaian. Itu dia ada yang asas dan dia ada flexibility dia di situ. Ini dalam urusan muamalah. Dia agak berbeza dengan urusan ibadah mahdah, ibadah yang khusus, yang tu dia tak berapa nak banyak fleksibel dia. Dia masih duduk dalam lingkungan dalil yang agak khusus. Tapi ialah ibadat macam walimah ni pun ibadat juga, dan dia masih dalam lingkungan dalil. Tetapi dalil itu sendiri menunjukkan kepada ruang fleksibel, ruang kelonggaran. Yang penting ada benda yang dibuat. Baik, jadi para ulama mengatakan perbuatan dan perkataan Nabi SAW di atas menunjukkan hukum melakukan walimah adalah sunat. Baik, kadar walimah. Sebelum itu tuan-tuan, sebelum kita cerita kadar walimah tu, tuan-tuan nak kena tahu latar cerita Abdul Rahman bin Auf ni. Dia sampai Mekah, sampai Madinah dalam keadaan dia tinggalkan semua
harta benda dia. Dia sampai di Madinah tu dia dipersaudarakan dengan siapa? Sa'ad bin Mu'adh, kalau tak silap. Juga orang kaya Madinah. Nabi bukan pairkan Muhajirin dan Ansar ini yang tak sekufu. Yang kaya Nabi pairkan dengan yang kaya. Yang sederhana Nabi pairkan dengan yang sederhana. Yang agak yang rendah ni ataupun orang biasa Nabi akan ta'akhikan, akan persaudarakan dengan yang sama level, supaya dia tak timbul isu ambil kesempatan dan sebagainya. Dan itu memang tak berlaku. Jadi bila Abdul Rahman bin Mu'adh ni, bila dia dipersaudarakan dengan Ansar tadi ni, kawan yang Ansar dia kata nak bagi kat dia sebahagian daripada harta, nak bagi kat dia isteri aku ada 4, pilih yang mana, aku cerai ambil lah. Sementara nak hidup, nak bina hidup yang baru. Itu tawaran orang yang dia kira bila dah dipersaudarakan ini, dan ini bukan persaudaraan entah suka-suka dia, Nabi yang pilih, Nabi yang bagi persaudarakan, dan perbuatan Nabi itu mereka semua beriman. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak bertutur dengan hawa nafsu. Pilihan Nabi itu ialah wahyu daripada Allah Ta'ala dalam urusan yang macam itu, untuk membina satu masyarakat yang baru dibentuk di Madinah. Orang Muhajirin baru mai ke Madinah, dan Muhajirin itu pula bukan mai saja-saja buat lawatan, bukan mai larikan diri daripada tapi lari dan pindah kerana perintah Allah. Bukan heret bawa kata benda, tinggal belakang. Yang sikit tak apalah, tinggal sikit. Abdul Rahman tinggal berapa gedung yang dia tinggal. Dia orang kaya. Jadi bila Abdul Rahman mai, Sa'ad bin Mu'adh ditawarkan dia, ambil harta aku sebahagian, aku ada 4, aku ada berapa orang isteri, dia kata ni, pilih yang mana satu akan kuceraikan untuk kau ambil. Dia ambil kah? Dia tak ambil. Dalam sirah dia, dalam Isabah diceritakan Abdul Rahman minta pinjam, dia tak mau ambil. Pinjam bawa modal. Dia pinjam duit kawan ni, dia buat modal, dia hilang beberapa hari, lama dia hilang. Dia hilang, rupanya dia mulakan bisnes. Dia mulakan bisnes, hilang berapa lama, lepas tu bila Nabi cari, dia baru mai balik. Bila dia mai balik, dia sudah ada cincin di tangannya dan ada kesan inai. Nabi tanya dia, pergi mana? Dia kata pergi meniaga. Nikah dah ke? Nikah dah. Bila kita menikah, Nabi tanya menikah dah? Dia kata ya dah menikah. Tu yang Nabi kata, buat kenduri walaupun sekadar seekor kambing. Maknanya waktu tu dia baru build up balik, dia baru bina balik perniagaan dia. Dia belum jadi empayar lagi. Pasal kemudiannya, ketika itu kita pernah cerita, Abdul Rahman bin Auf ini, kalau masa dia meninggal, seorang isteri dia ada 4, dia tinggalkan berapa ribu dinar seorang, dan setiap tahun dia akan bagi beberapa ribu dinar tu diagihkan kepada isteri-isteri Nabi dan kepada keluarga ahli Badar. Setiap tahun dia akan bawa keluar sumbangan tu. Bukan sikit. Ahli Badar berapa orang? 13 ke 319 orang, banyak tu kan. Berapa orang family yang ada kat situ? Isteri Nabi lagi. Itu sumbangan dia yang bukan sikit, dia akan bedak kat depan tu. Itu kelebihan Abdul Rahman bin Auf. Sangat hebat, dan sebenarnya kalau dinilai dengan mata wang kita zaman lah, dia sangat kaya. Bilion. Kalau nilai dengan duit kita, nilai apa? Dinar tu. Tapi zaman dulu kita tak tahu lah kan macam mana dia punya sukatan tu. Tapi kok mana pun memang kaya. Abdul Rahman ni memang kaya. Cuma bila dia baru kerja, dia baru balik membina, Nabi kata kendurilah walaupun seekor kambing. Barangkali kau dia tengah kaya betul, ikut Nabi suruh lain, kita tak tahulah kan. Tapi yang pentingnya fokus ceritanya ialah buat kenduri. Baik, kadar walimah. Kadar minima bagi orang kaya ialah seekor kambing, dan tidak ada kadar maksima dalam mengadakan walimah. Minima dia seekor kambing bagi orang kaya. Ini mengambil mafhum daripada arahan kepada Abdul Rahman bin Auf tadi. Pasal apa macam tu? Pasal kenduri ini selain daripada dia mengisytiharkan perkahwinan, macam yang kita sebut dulu, memperkenalkan pengantin itu supaya tidak timbul fitnah dan sebagainya, dia juga
termasuk di dalam perintah Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah dia, kongsikan benda tu, limpahkan dia. Bila ada duit lebih sikit, kongsikan, ajak orang seramai mungkin yang boleh untuk makan. Dan ia termasuk juga di dalam arahan ataupun perkataan Nabi tentang jenis Islam yang baik. Bila orang tanya kat Nabi dalam hadis Muslim, ayyul islami khair, Islam jenis mana yang baik? Maka Nabi SAW jawab, an tut'imat ta'ama wa taqra as-salama ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Yang dikatakan Islam yang baik ialah engkau memberi makan. Memberi makan ni dalam bentuk bagi jamuan, bagi makan pada orang miskin, buat kenduri, itu termasuk belaka dalam tu. Nabi suruh bagi makan dia, bukan kata syarat sebelum makan nak kena tahlil dulu, dah. Jangan salah sangka pula. Nabi suruh kenduri makan, bukan mesti nak kena berimpun, kena baca macam-macam dulu. Pasal ada orang lama ni, belah tahun dulu ni, dia kata kalau takat orang panggil makan tak baca tahlil dulu, saya tak pergi. Oh, tak apalah, hang nak makan tu kenyang dah, kami yang main tu lapar. Taklah kan, bukan syarat dia macam tu. Nabi tak suruh pun. Nabi kata atut'imat ta'ama, kamu bagi makan, wa taqra as-salam, dan kamu memberikan salam, ala man ta'rif wa man lam ta'rif, pada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Itu jenis Islam yang baik, maknanya Muslim yang baik di sisi agama. Baik, jadi kadar minimanya seekor kambing, bukanlah mesti kambing, jangan literal. Maksudnya nilai tu bagi makan orang, kalau kambing apa orang boleh makan. Jenis tempat tu tak boleh makan kambing, nak pasal juga bagi kambing. Tentu bukan itu yang dimaksudkan kan. Itu kita kena faham. Kadang literal sangat dia buruk sebenarnya. Kalau literal ni tak terhala, ni naya. Ini mafhum, dipanggil mafhum. Kadar minima seekor kambing, pasal ambil daripada perkataan Nabi kepada Abdul Rahman bin Auf. Tapi kalau kita main pindah tempat kita, maksudnya yang equivalent lah, kalau kita nak katakan yang setara, yang dari sudut nilai, dari sudut berapa orang boleh makan, nikmat tu boleh dikongsikan dengan berapa ramai, itu kita ambil kira. Kalau kita buat sorok-sorok, kalau buat makan kenduri kambing pun, tapi makan 3 orang pun tak capai maksud. Kambing sekok 3 orang, puluhan kawan-kawan kroni je kan. Baik, tapi tak ada had maksimum. Makna kata kalau nak buat tu selakat mana yang mampu, buatlah. Macam tu ke? Tak juga. Dia ada satu lagi klausul, peraturan yang kita kena baca bersama, iaitu wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu membazir sebazir-bazirnya. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Jadi itu nak kena baca bersama. Buat kenduri, kalau kita kitab ni kata, malah kitab kata minimum banyak ni, maksimum tak ada had, betul tak ada had, tapi jangan sampai membazir. Buat wedding of the year, sponsor sampai berapa ratus ribu. Kalau orang mampu, tak apalah dia mampu, tapi dia buat dengan ratus-ratus ribu, lepas tu 3 bulan dah. 3 bulan tu mulalah filekan tu, filekan ni. Dah, bukanlah kita nak kata apa, benda jodoh tangan Allah Ta'ala, benda sehari nikah pun boleh pisah. Itu bukan satu benda yang, bukanlah aib sebenarnya benda tu. Tapi kalau jenis bercinta bagian nak rak, buat kenduri macam itulah, dunia seakan-akan berakhir di situlah. Tiba-tiba gaduh sikit, tak boleh nak tahan benda-benda macam tu kan. Na'udzubillah min zalik. Baik, jadi bagi orang miskin, kadarnya ialah makanan yang dia mampu. Ini merujuk kepada keadaan dan contoh Nabi SAW. Banyak mana yang Nabi mampu pada ketika perkahwinan Nabi itu, itulah kita lihat pelbagaian dia. Jadi tuan-tuan pun kita kena sukat. Kerana itu kalau sekadar nak buat kenduri, nak kena sampai hutang koperasi, hutang tak pernah bayar pula tu. Kalau kita bajet hutang tu, kita tahu nak bayar tu senang aja, boleh bayar macam tu. Tu cerita lain. Ni jenis hutang yang memang sukar untuk dibayar. Kalau memang potong gaji tu pun selesa ikut peraturan, boleh potong bulan-bulan pun tak jejah apa kehidupan,
Nak hutanglah dengan cara yang betul maksudnya. Tak apalah. Sekalipun nak buat kenduri, nak nikah nak cepat, baru keluar universiti, mana nak cari duit? Hutang koperasi lah. Siapa yang hutang? Bawa kawan kerja baru nak jadi ahli. Pak dia lah nak kena berhutang, jenuh pula. Kalau siapa-siapa yang menikah hutang pakai duit mak bapak tu kena hutang, dia kena sedar diri lah, bayarlah pelan-pelan. Bila kerja tu anggap dia sama, PTPTN pun nak kena bayar, pak mak ni pun nak kena bayar juga. Hak yang tanggungjawab bagi sara sebulan-sebulan bagi mak ayah setakat mana mampu tu, itu cerita lain. Hak ni hutang nikah tu, patut-patut bayarlah kan sikit-sikit kan. Melainkan memang pak dia kata hak ni memang aku tanggung semua, itu cerita lain. Tapi kalau dia terpaksa nak kena bagi berhutang, kita membuat demand macam-macam, kena ada tipu lah benda tu. Nah, baik, tak apa, itu boleh tiap sikit. Yang berikutnya, waktu walimah. Waktu kenduri adalah luas dan panjang, iaitu dari berlakunya akad sehinggalah selepas persetubuhan. Makna kata kenduri ni dia bukan mesti had sebelum nikah, kena kenduri lepas nikah, tak. Dia waktu yang bebas dan panjang. Dia panggil sunat yang muwassa'ah. Boleh buatlah dalam tempoh itu. Kalau kita lihatkan kepada cerita Abdul Rahman bin Auf ni pun, dia hilang berhari-hari itu pun, dia menikah dah. Selepas beberapa hari baru jumpa Nabi. Dan Nabi suruh dia buat kenduri, pasal dia belum declare lagi kepada orang lain. Jadi kalau ada orang kata dia nak buat kenduri bila? Sehari lepas kahwin pun tak apa. Nak buat sekali, himpun sekali, dua beradik nak menikah pula, buat kenduri sekali pun tak ada had. Benda tu tak ada satu had, dia boleh buat. Cuma kadang-kadang kalau lama tu dia nak kena, mungkin menimbulkan tuhmah pula ke, itu benda-benda yang setempat lah, perlu dinilai dari sudut tu. Kemudian dah kenduri itu pula nak buat berapa hari berapa malam. Kalau Cik Jamil dia buat kenduri 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam. Hak nombor berapa? Nombor 3, nombor 2. Tahu Cik Jamil? Jamil tak berani. Kalau jadi Jamil tak berani buat kenduri 3 hari 3 malam kot. Pecah rahsia, kacau. Dia kenduri sikit-sikit je. Kalau tak kenduri pun, kalau pergi belah balik sana, kenduri tu kau pakai sekali dengan pejabat tu, pejabat kat Songkla tu kan, dia sekali jalan tentu lah. Baik, walau bagaimanapun, waktu yang paling baik ialah selepas persetubuhan. Ini kerana Nabi SAW hanya mengadakan walimah untuk perkahwinannya dengan isteri-isterinya selepas persetubuhan. Ini siapa-siapa yang baru menikah ni, rugi silap itu. Lepas akad nikah malam tu, dia kena balik sekali dengan rombongan dah. Esok pula bermain kenduri, malam tak ada apa. Kalau dia baca ni, pegang bagi kat pak dah. Ni pak baca lagu ni dah. Esok baru nak kenduri, baru afdal. Lepas satu nak kena mengaji, duk berhenti dekat sembahyang tak baca tang ni, tu yang rugi tu. Kalau ni siapa yang belum nikah, pegang siap. Jilid berapa? Jilid 4. Putus stik siap bagi. Kadang-kadang apa, dia akan nikah malam, kenduri siang kan. Kalau akan nikah malam, Pak Mentua Sporting, tidaklah tadi ni. Pak Mentua Sporting, hak rombongan tu lah kita jom balik esok pula tu. Tak payah. Baik, hadis-hadis mengenai perkahwinan Nabi SAW menyatakan bahawa setelah Nabi SAW menjadi pengantin, barulah baginda mengajak orang ramai. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabun Nikah, bab walimah adalah hak yang perlu ditunaikan, dan riwayat Muslim dalam Kitabun Nikah, bab kelebihan membebaskan hamba perempuan kemudian mengahwininya. Ini ada hadis lain tentang tu. Jadi itu gambaran dia, cerita menikah, kahwin semua ni ada dalam petunjuk Nabi SAW. Pasal apa nak kena kira benda ni? Pasal apa para fuqaha dia kena panggil ihsa, dia kena banci satu-satu hak Nabi buat tu, dia pergi ambil kira belakang. Pasal apa? Pasal Allah suruh, Allah tunjuk. Allah kata apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah adalah suri teladan yang baik.
Jadi apa saja yang Nabi buat, itulah petunjuk daripada Allah Ta'ala, itulah petunjuk yang baik. Karena tu para fuqaha dia akan ambil satu pergerakan Nabi ni dan diistimbatkan hukum daripadanya supaya menjadi panduan, dan panduan itu dah memang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Pasal Allah Ta'ala ikat selepas daripada tu. Untuk siapa panduan ini? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk orang yang mengharapkan Allah dan kebahagiaan hari akhirat. Maka untuk kita tiru hak Nabi buat ini, yang para fuqaha ambil satu-satu perkataan dan perbuatan Nabi itu, pasal di hujung cerita kita nanti, kita nak harapkan redha Allah, kita nak bahagia hari akhirat. Jadi bukan dia saja seronok-seronok, tak ada kerja, tak. Kerja dia kena ada tujuan yang sangat murni. Baik, yang seterusnya, hikmat disyariatkan walimah. Hikmat disyariatkan walimah ialah untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah kerana berjaya mengadakan perkahwinan tersebut. Ini hikmat yang pertama, kena syukur. Pasal tu hari tersebut ialah hari bergembira. Kena bergembira. Dia tak boleh hari menikah atau hari tak gembira. Kalau kerana tu antara tujuan dia supaya syukur, dan bila kenduri gembira. Pasal tu kita lihat orang pada hari kahwin ceria kan, orang lain mupakat bagi tahniah, suasana tu perlu dihidupkan. Kalau semua muka suram je, macam baru ni ada kawan ceritalah kan, masuklah pengantin lelaki pakailah pakaian segak, make up semua, tapi rambut panjang dengan muka pun tak terima apa semua, kuku pun panjang, gelap. Siapa? Rupanya dia bertugas undercover. Siang kenduri, malam dah kena pergi kerja dah. Kalau dia trim semua leceh lah. Jenis kutik duduk jalan, tepi-tepi jalan tu kan. Duduk laporan tu. Dia ada jenis satu jenis spesies makhluk ni, dia duduk atas daun, makan daun kan. Dia jenis tu, dia duduk jalan tepi-tepi tu. Tahu lah. Jadi siput lah kan. Baik. Hikmat yang lain ialah manusia boleh berhimpun dan berjumpa pada waktu itu. Perjumpaan ini akan mengeratkan hubungan kasih sayang dan persaudaraan. Contoh, cuba bayang, barangkali cuba kenangkan. Kadang-kadang family yang besar ni, daripada satu tok, katakan tok pada tok nek tu, dia akan berpisah seluruh negara. Kadang keluar negeri pun ada. Dia ada dua occasion dia akan berhimpun. Satu kenduri kahwin, satu lagi mati. Masa tu dah dia pun berhimpun. Mai duduk sekali bersembang cerita. Daripada tajuk cerita pasal kenduri, pergi cerita pasal pengantin, sekali pergi cerita pasal kerja, mai cerita politik, dia hangat lah. Apa cerita politik satu, politik dua, sekali hang tu keluar parti tu, yang ni keluar bendera, yang ni tu best tu. Kena pula malam tu semua pakai tidur tang tu. Pengantin boleh melengung tengok je lah bila dia penat tidur. Kena bawa bil tak balai lain nak jangan lepas sembang. Tidak kacau. Jadi itu antara kelebihan dia, mengeratkan hubungan. Dan benda ni kalau makin moden, bila dia makin tak dihiraukan jenis macam ni, ikatan tu, dia punya hikmah ni hilang. Masing-masing pakai duduk tempat rata-rata kan, mai pun macam orang luar je. Tapi kalau orang dulu-dulu dia mai duduk sekali, dia duduk di balai tu, buat kerja sekali. Sebelum makan hak siang tu, malam tu dah tumbang sekok lembu lah. Makan sup kebau pula. Tu cerita ni sedap tu. Tapi bila benda ni perubahan berlaku, tambah kalau bandar-bandar dia pemai buat dekat mana, buat dekat Presiden berapa Putrajaya, Dewan Besar tu kan, buat dekat Keramat Mall, buat dekat yang tu, orang mai sekali patah balik, kuranglah sikit benda macam tu. Tambah kalau yang dah had masa. Jenis yang tak ada had masa ni bagus, sembang panjang. Kalau yang had masa mai pukul 3 pun balai apa pun tak ada dah. Jadi dari sudut hikmah yang inilah, part ini, dia mungkin akan makin lama dia makin merosot. Baik, walimah juga diadakan untuk menghebahkan kepada orang ramai berita yang dulunya rahsia. Pemberitahuan ini dapat menzahirkan perbezaan antara perkahwinan yang syar'i dengan perzinaan yang dilarang.
Orang buat jahat ni secara naluri asalnya dia buat sorok-sorok. Tak ada orang nak buat berzina cara terang-terang macam tu kan. Dalam norm dan etika kita, kehidupan masyarakat timur ni, nak kata masyarakat timur pun taklah timur sangat kan, setengah-setengah culture. Memang perzinaan ni sesuatu yang aib. Apa agama pun, tak ada agama pun tahu benda tu aib. Benda tu benda yang memalukan, perlu disorok. Sebaliknya perkahwinan itu bila selepas adanya ikatan, maka orang hebahkan. Kalau kita tengok budaya Cina bersiap dengan bakat mercun apa semua kan, pakai dengan serba merah, dia bawa dengan tandu apa semua macam-macam, hebah kan. Pasal itu ialah perkahwinan yang legal, syar'i lah kalau di sudut culture mereka. Demikian kalau dalam Islam, perkahwinan selepas akad nikah yang sah, maka ia dihebahkan. Dia sangat berbeza daripada hubungan terlarang yang disorok-sorok. Baik, habis part tu kita tengok pada itu pada orang yang mengadakan. Sekarang kita tengok di pihak yang kedua, menghadiri walimah. Apa hukum dia? Menghadiri majlis walimah menjadi fardu ain kepada mereka yang dijemput. Ini pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i dan disebut juga oleh As-San'ani sebagai pandangan sebahagian ulama yang lain. Menghadiri walimatul arus, kenduri kahwin, jatuh ke fardu ain kepada yang dijemput. Sebelum kita ya ke, nanti dulu kita tengok apa dalilnya. Segitulah. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila seseorang dari kamu dijemput ke majlis kenduri, maka hendaklah dia hadir. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabun Nikah, bab hak menghadiri walimah dan jemputan. Riwayat Muslim dalam Kitabun Nikah, bab suruhan menyahut jemputan, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia ada arahan. Jadi itu yang kita kata tadi, al-amru yaqtadil ijab. Ada arahan, ia membawa kepada maksud wajib, sehingga datang sarifah dia tadi, datang benda yang mengubah wajib kepada tak wajib. Bila tak wajib jatuh sunat lah, sunat muakkad dan sunat biasa, sunat yang tidak muakkad. Tapi dalam bab ini fuqaha mazhab Syafi'i dan sebahagian yang lain pilih ini ialah wajib, kerana tidak ada pengubah kepada yang lain. Falyatiha tu perintah dia, hendaklah kamu datang. Sabda Nabi yang lain, wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah. Dan barang siapa yang tidak menyahut jemputan, maka sesungguhnya dia telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabun Nikah, bab suruhan menyahut jemputan, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Berat rupanya. Maka timbul di sini beberapa persoalan dan kemusykilan. Yang pertama ialah di setengah-setengah culture, jemputan ni dia buat jemputan secara rambang. Pantang dia melintah mana rumah yang ada orang Islam, dia akan buh belaka dengan kad jemputan. Itu satu keadaan. Kita pun baca ni kenal ke tak kenal, tak tahu siapa dia, tak tahu. Kadang-kadang kita tak kenal dia, dia kenal kita. Itu satu kita kena ambil kira. Ada juga keadaan kita tak kenal dia, dia pun tak kenal kita. Hak tu yang nak jadi masalah tu, nak kena terima ke tak terima. Yang tu. Kalau yang pertama tadi, kita tak kenal dia pasal ialah ikut orang mana-mana kan, kita tak perasan. Mata pandang, tapi sebenarnya tak perasan. Pasal tu orang yang kecil hati. Apa dia pandang tak sengut, tak senyum pun, tak nampak. Pandang macam tu je, tak perasan pun siapa. Tapi yang kedua tu, dia pun tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. Dia saja dia buh semua. Pasal kini berlaku, pasal di Singapura baru ni, awal bulan baru ni, dia pun kata macam mana nak pergi dia, kita pun tak kenal dia ni. Lepas tu kita dah bertembung dengan program pula apa semua. Nak pergi yang ni ke yang tu? Kalau pergi yang ni, habis terbengkalai yang ni, dia kata. Itu ada isu sikit. Kalau ada sudut umum dalil, hangkut semua dah tu, kena pergi juga. Dalam hadis lain yang Nabi SAW sebutkan, haqqul muslim ala muslim khamsah.
hak seorang Islam, kata Islam yang lain ada 5. Salah sebahagian riwayat kata 6. Salah satunya apa? Dia panggil ijabatud da'wah, menyahut jemputan. Jadi sama ada kenal ataupun tak kenal, pergi itu, menyahut itu lebih selamat dari sudut konteks jemput dalil tadi. Kalau mungkin dia nak perhalusi dari sudut roh dan semangat, itu cerita lain. Tapi kalau kita fikirkan mana yang lebih selamat, hadir itu sebenarnya lebih selamat dari sudut arahan dalil tadi. Walaupun dia ada orang bertegas nak pergi, macam mana kenal pun tidak. Itu satu. Itu satu isu. Isu yang kedua ialah tak tahu kat mana. Kan, kita tak tahu kat mana. Kalau barangkali dekat pun, nak musim cari pun tak tahu, dah lah orang pun tak tahu, dekat mana rumah pun tak tahu, dia bagi kad saja. Kita pun jadi orang ni tak reti baca kad tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang jenis banyak sangat. Satu hari sampai 5 kenduri. Lepas tu tiap sampai kenduri tu pula makan macam makan buka puasa. Dia punya petua makan yang pertama tu kena bagi makan elok sikit, bagi proper. Pasal saat lagi dia jangan jadi macam lebay malang. Said tak apa, sini makan sikit pasal sana makan banyak. Duk tangguh last sekali apa pun tak ada. Jadi ambil yang pasti dan tinggalkan yang tak pasti. Hang mana depan mata, jalan dulu. Makan bergelok dulu. Lepas tu kalau nak pergi kedua lah menyesal pula. Dah isunya ialah banyak sangat kan. Sampai 5 nak atok main kenduri, last sekali tak ada nak pergi. Itu isu yang kedua. Itu yang bentuk yang berikutnya. Yang satu lagi ialah jauh. Kita duduk belah Pening, kenduri nu mana? Nu belah Johor sana. Bila nak pergi, CD pun banyak. Kalau yang tu kita nak jatuh apa? Itu kita kirakan di antara perkara-perkara yang dimaafkan kerana keuzuran. Senang ya. Dah jauh macam tu, kita nak pulun yang ni, tu nak pergi sana pula. Ataupun satu lagi ialah sini tak ada kenduri, satu sana je ada kenduri. Tapi nak pergi tu bukan pergi boleh terbang saja, naik tiket terbang kan. Kalau boleh pakai tiket terbang, ambil nyok di belakang boleh terbang tak apa. Semua nak kena duit. Bukan semua orang senang. Jemput tu memanglah boleh jemput. Tapi kalau nak pi tu kira banyak nak pi, bukan boleh pi seorang. Isteri tak percaya betul ke pi kenduri orang. Kata Jamil nikah, Jamil pejabat bang. Jamil yang mana satu? Orang tak harap kena pi sekali. Dah pi dengan isteri, nak kena bawa anak-anak pula. Itu semua duit belakang tu. Jauh pula. Jadi isu yang macam tu mudah-mudahanlah wallahu alam itu termasuk di dalam perkara yang dimaafkan kerana ada masyaqqah, ada kesukaran. Tapi kalau angkut lerah yang dia boleh capai sepatutnya berdasarkan kepada arahan ini, tambah dengan ancaman Nabi, siapa yang tidak menyahut jemputan, maka dia telah ingkar. Berat tu sebenarnya, dosa lah. Dia tidak melaksanakan jemputan. Satu lagi isu ialah lupa. Lupa ni bila pun dimaafkan. Bagi kad punya cantik, awal bagi kad dengan harapan tak lupa, lupa juga kan. Kalau lupa ni habaklah, jangan marahlah, memang tak payah dah, lupa. Walaupun datang main mengadap jumpa bagi hari dia lupa, tak payah duk fikir benar apa hari ni yang tak buat lagi ni. Tapi sampah sudah ada, kemas yang tu sudah ada, siap kerja ni buat dah, nu buat. Last sekali maghrib baru teringat, Allah hari ni kenduri. Tak ada dah lah yang tu kan. Maka yang tu termasuk dalam yang dimaafkan. Dah lupa solat, buka puasa, tengah puasa makan tak sengaja lupa pun dimaafkan. Tambah jenis macam ni. Cuma pasal tu setiap orang dia kena ada disiplin sendirilah. Seboleh-boleh kena menghadiri setiap jemputan yang diberikan selama mana ia tidak mendatangkan mudarat. Kalau sampai dah 7 nak kena tok, sampai tak boleh nak pusing dah, yang tu dia kena tok prioriti lah. Kurang-kurangnya kena hantar berita lah, beritahu minta maaf tak boleh hadir pasal itu dan ini kan. Dan pasal tu juga tuan-tuan, setengah orang dia pasang siap-siap, kalau tak jemput pun tak kecil hati lah main dengan jauh-jauh ni. Pasal dah jadi wajib tadi nak kena pi. Bila nak pi tu jadi masalah banyak. Jadi kalau tak jemput pun tak kecil hati. Sungguh. Kan nak kata orang kadang-kadang dia terlupa. Kalau terlupa lagi termaafkan. Kalau dia kata kesian nak jemput. Ataupun kalau setengah orang jemput tu kata silalah kalau ada kelapangan. Yang tu dia ringan sikit. Maka dia ada
dia ada kait dia, ikatan dia dengan kalau ada lapang. Maknanya tuan-tuan jemputan tu pun dia timbang rasa juga. Kalau dia tak sebut yang tu, sekadar bagi, dia memang jatuh hak ni jemputan. Tapi kalau dia ambil kira, barangkali kita pun sibuk, sekali terlupa pergi sana sini, tak apalah, kalau sempat mai lah. Jadi itu insya-Allah meringankan sikit, kerana hukum asal dia berat. Satu lagi ialah apabila dalam kenduri tersebut ada masalah-masalah yang lain. Itu yang kita sebutkan di sini. Apa dia punya syarat tadi? Tengok yang berikut je. Syarat wajib menghadiri walimah, menghadiri kenduri. Para ulama meletakkan beberapa syarat untuk menjadikan walimah itu wajib dihadiri. Pertama, walimah tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya sahaja. Kalau yang mai itu hanya orang kaya saja, tak ada orang miskin pun yang hadir, itu dia jadi masalah. Jika dikhususkan kepada orang-orang kaya sahaja, kita tidak wajib menghadirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi'sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaihi al-aghniya wa yutrakul masakin, faman lam ya'ti ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah." Seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah, yakni kenduri, yang dijemput hanya orang-orang kaya sahaja, dengan meninggalkan orang-orang miskin. Dengan hanya menjemput orang-orang kaya dan ditinggalkan orang-orang miskin. Barang siapa yang tidak menghadiri jemputan, sesungguhnya dia telah mendarhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberitahu apa yang akan berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika walimah, mereka hanya menjemput, meraih dan menghidang makanan-makanan yang lazat kepada orang-orang kaya sahaja, sebagaimana yang biasa berlaku pada hari ini. Asalnya tadi jemputan itu wajib, tetapi Nabi sebutkan kepada buruknya kenduri itu bila ditinggalkan. Jadi hak wajib tadi sudah dilonggarkan. Para fuqaha Syafi'iyah ini memahami bentuk yang macam itu telah menggugurkan kewajipan. Maknanya kalau dia nak pi, ya itu masa jemputan, silakan. Tapi kalau dia tak pi pun, dia tak sampai kepada berdosa, kerana barangkali itu sebagai salah satu tanda protes kepada tindakan tuan rumah yang mengabaikan orang miskin. Cuma kita nak kena ambil kira juga, kalau setengah-setengah tempat tu memang semua orang kaya, kan? Dia buat kenduri itu dah kawasan tu semua orang kaya, adik-beradik dia pun kaya, orang miskin tak jumpa. Nak pergi cari orang miskin, nak kena pergi ambil bas pula, duduk di rangkau apa nak. Kalau yang tu kita kira logik lah, yang tu tak termasuk dalam bi'sat ta'am. Dah memang dia punya family, dia punya kawan-kawan, jiran tetangga semua kawasan kaya, dan tak ada orang miskin kawasan tu. Kut-kutlah ada kat Malaysia macam tu kan. Tapi kalau balik kampung tu ada sikit orang miskin. Sebab satu, kadang-kadang setengah-setengah orang kaya di belah KL apa semua tu, mereka ada peruntukan bagus juga bila ada kesedaran sikit. Jemputan mereka orang kaya, tapi mereka cari mana-mana rumah anak yatim apa semua tu, panggil makan sekali. Mudah-mudahan itu satu benda yang baik lah. Walaupun bimbang juga, dia saja nak melepaskan kenduri itu, lagi panggil jiran yang miskin tak low class, jadi ambil anak yatim tu kira cukup kot sebagai mengelakkan daripada kecaman Nabi tadi. Tapi bergantung kepada niat lah benda tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagikan yang baik lah. Baik, syarat yang kedua, orang yang menjemput ialah orang Islam. Begitu juga orang yang dijemput. Jika tidak, kita tidak wajib menghadiri walimah tersebut. Umum perkataan Nabi tadi sebut kenduri, tapi tak sebut, sejarah zahirnya tak disebut. Tetapi merujuk kepada hakul muslim ala muslim, itu dia merujuk kepada orang Islam. Maka yang diwajibkan untuk dihadiri ialah kenduri yang dijemput oleh orang Islam. Tuan punya kenduri itu orang Islam. Habis itu kenduri yang bukan Islam, larang? Tak larang. Bila kita tak wajib, bukan makna larang, kan? Kawan jiran kita apa semua ajak main kenduri kahwin dia, anak dia sebagainya, boleh hadir. Pasal kenduri kahwin bukan kenduri, bukan upacara agama kan. Melainkan kalau dia tengah duk pusing api itu, jangan pi lah. Dia ajak makan, kemudian itulah pada pemusing api, itu acara agama. Lepas tu dia buat jamu makan, kalau nak hadir. Mungkin dia sediakan makanan halal apa semua, itu tidak menjadi masalah, boleh hadir.
Orang asli ke panggilan, tak apa. Baik, yang ketiga, hendaklah jemputan pada hari pertama jika walimahnya diadakan lebih daripada sehari. Oh, ni Jamil tadi kan 3 hari 3 malam. Sunat menghadirinya jika dijemput pada hari kedua. Makruh menghadiri jemputan pada hari ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'amu awwali yaumin haqq, wa ta'amu yaumi tsani sunnah, wa ta'amu yaumi tsalisi sum'ah." Wa man samma'a samma'allahu bihi. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam Kitabun Nikah, bab hadis-hadis mengenai walimah daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ta'amu awal, mana makan pada hari pertama adalah wajib, dan makan pada hari kedua adalah sunat. Makan pada hari ketiga adalah menunjuk-nunjuk. Barang siapa yang menunjuk-nunjuk, Allah akan menunjuk-nunjuk dengannya, yakni menghukum dan mendedahkan aib-aibnya pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini sebenarnya ada masalah di sini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-walimatu fil yaumil awwali haqqun, wa fil tsani ma'rufun, wa fil tsalisi riya'un wa sum'ah." Walimah pada hari pertama adalah hak. Hak ni maknanya tanggungjawab. Pada hari kedua adalah kebajikan, dan pada hari ketiga pula adalah menunjuk-nunjuk dan mengharapkan pujian orang. Dia ada riak, dia ada sum'ah. Riak ni kita menunjuk-nunjuk. Sum'ah tu kita tak gaya tunjuk, tapi harap orang puji. Jadi kalau orang buat kenduri kahwin lebih daripada sehari, ini dia punya status. Jadi kalau nak, tapi kalau orang tu memang buat kenduri sehari, kita tak ada datang hari pertama, itu tak apalah kan. Itu tak ada apa, pasal dia buat kenduri sehari je. Cerita sekarang ni ialah tentang yang buat kenduri lebih dari sehari. Tapi kalau orang tu datang pada hari pertama atas wajib, ataupun dia tak boleh datang pada hari tersebut, dia cuma mungkin boleh datang sehari lebih awal atau sehari selepas itu. Seandainya itu boleh menampung balik kegagalan datang tu, mudah-mudahan itu termasuk dalam perkara yang digalakkan oleh syarak. Yang keempat, jemputan dilakukan untuk menambahkan kasih sayang dan mengeratkan hubungan. Jika jemputan dilakukan kerana takut kepadanya atau ingin mendapatkan kedudukan dan pangkat, jemputan itu tidak wajib dihadiri. Ini antara isu yang tadi kita katakan orang main hantar secara rawak, random tadi, main hantar tu. Adakah jemputan itu untuk mengeratkan silaturrahim? Barangkali ada ruang. Oh, duduk mana ni? Duduk sini. Kenal, boleh kenal. Kalau itu berlaku, maka wajar untuk dipenuhi, macam hukum yang awal. Tapi kalau benda tu tak berlaku, sekadar jemput ni bagi ramai, pasal apa? Berkata pulangan dia banyak. Benda hati manusia ni dia boleh berubah sekelip mata kan. Kalau jemput banyak, jemput rumah yang tu, dia pemain rasa-rasa dia bagi sampui tu, mungkin ku isi dia lebih. Warna pun cantik, bukan warna biru kusam atau biru yang licin tu. Mungkin warna merah, mungkin warna ni kan besar sikit. Kalau itu ada niatnya, tapi orang yang dijemput dia tak tahu niat kawan yang menjemput kan. Cuma dia sendiri nak kena nilai lah. Kalau jemputan itu barangkali membawa kepada tak baik, maka gugurlah kewajipan itu secara jelas. Tapi kalau dia rasa ini ruang untuk silaturrahim dan sebagainya, maka dia masih dalam konteks hikmah kenduri tadi, maka dia wajar untuk penuhi kan. Pasal tu kalau tengah-tengah tempat tu penin juga bila bertemu dengan kita ada program, kita ada yang tu, macam mana nak buat? Kalau itu berlaku, kena cover bentuk lain lah. Kadang kita adik-beradik apa semua kan, nak kena minta maaf, nak kena habak awal. Dah ada yang ni, hari sekian-sekian ni saya dah berjanji orang sekian-sekian. Tambah cuti sekolah, kita dah belancang nak pergi mana-mana, dah siap planning, tiba-tiba kau buat kenduri pula hari tu. Kalau pergi yang ni, banyak lagi tak tertinggal kan. Maka yang tu kena habak, minta maaf lah. Minta maaf, buat excuse awal-awal. Baik, yang berikutnya, empunya walimah bukan orang yang zalim, jahat atau memiliki harta haram. Jika sebaliknya, walimah itu tidak wajib dihadiri. Pasal apa? Pasal kita tidak mahu duduk dalam keadaan syubhah. Syubhah ni satu ialah seakan-akan
redha dan memberi sokongan kepada orang yang zalim. Itu satu. Bila ramai orang datang, orang sokong dia lagi rupanya. Tak apalah dekat keadaan sekarang. Tapi kalau orang yang soleh, orang baik-baik tak mai, semua pakat tak mai, tak pi kenduri dia tu. Mana pi depa ni? Itu ada bentuk boikot yang mungkin boleh menggetarkan dia. Yang berikutnya ialah kalau hadir makan kenduri yang datang daripada orang yang kita tahu makanan haram dan sebagainya, bimbang yang dijamu itu pun hasil daripada harta yang haram. Walaupun dari sudut orang yang hadir itu bukan beban tu bukan ke atas dia, pasal yang haram kawan yang tu, daripada ni dah pihak yang ketiga, tak ada masalah yang tu. Cumanya mungkin dari sudut keberkatan, dari sudut emosi, dari sudut yang tu perlu diambil kira. Jadi kerana itu dihukumkan tidak wajib. Tapi kalau hadir bukan satu masalah, bukan satu dosa. Orang tahu tak pergi dia hidang makan tu, dia menang loteri hari tu, mana kita nak tahu betul ke duit tu duit haram yang dia bagi tu, kot dia ada panggu duit halal dia nak bagi kat situ, kita tak tahu. Jadi hadir tak ada masalah apa. Ataupun kalau sungguh yang kita tak tahu dia memang buat datang duit yang haram, yang haram hak yang dia buat, yang dia bagi makan kita kenduri, kita makan kenduri. Jadi benda tu maknanya kita bezakanlah. Cuma yang disebutkan dia tak wajib. Dan yang keenam, dalam walimah itu tidak terdapat perkara-perkara mungkar seperti arak, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, atau gambar manusia atau haiwan yang tergantung pada dinding rumah pengantin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia duduk sama sekali di hidangan yang diedarkan arak. Hadis riwayat Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Bab jangan duduk di hidangan yang diedar arak. Ini cerita arak tu satu. Masalah arak maksudnya ialah walimah yang ada perkara-perkara yang jelas haram. Jadi kalau macam tu tuan-tuan jadi ringan balik. Pasal dalam keadaan realiti kita yang ada lah ni, banyak kot tempat tak berapa nak lepas, kan? Pergaulan yang tak terkawal. Satu, yang keduanya dari sudut apa yang diistilahkan sebagai tabarruj, perhiasan. Yang hadir tu dia nak berhias macam dia pengantin. Punya paksalah laki dia, bang saat nak beli baju ni, pasal apa nak pergi pengantin tu? Bukan macam dia pengantin, ajak laki pi khas nak pergi kenduri kahwin kawan tu. Ada kawan baru ni kata, tak apalah nak pakai segat-segat lagi, bagi abang kahwin seorang lagi, amailah kita pakai cantik-cantik. Kalau yang tu tarik muka muncung terus lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana bab tabarruj dia jadi dalam majlis kenduri kahwin ni benda yang sangat mendukacitakan. Tapi dah itu yang teridang depan mata, apa jalan macam tu je lah. Pasal tu orang perempuan, dia bukan Quran, hadis bukan suruh bungkus aurat tu, tapi suruh tutup. Kalau bungkus itu tu jadi bungkus nangka. Dia kata tak, saya buat baju ni besar dah. Memanglah baju tu potong bagi besar, tak bagi ketat, tapi fabrik tu, jenis kain yang jenis melekat tu, jadi macam nak abang macam mana tak tahu. Benda tu akan sangat jelas dalam ribuan manusia, mesti orang akan tertumpu. Seorang tu dah berjalan pun susah, kan? Ataupun menarik perhatian. Orang kata, "Boy, ustaz pun mendak." Itu tak ada mata. Lah kalau bukan kita pandang pun orang lain pandang. Kalau takkan nak seksi-meksi tu, buat dalam kadar dia di rumah dia ke untuk yang halal bagi dia, tak apalah. Tapi masa kenduri kahwin tu lah semua pakat nak tayang belakang. Kau takat pakai tudung 14 tingkat tak apa lagi. Nampaklah pakai rambu-rambu banyak tu kan. Sukatilah macam tu. Tapi jenis hak pakai dengan melekat dengan apa semua ni, itu sangat menggusarkan. Nama kata pakai jubah, jubah ni beli kat Arab ni. Betul jubah beli kat Arab, tapi kalau pakai tak kena gaya, tetap juga dia akan dipanggil mendedahkan aurat. Dia ada bukan sekadar tutup, ni tutup kain tebal betul, tapi dia melekat, menampakkan bentuk tubuh yang sangat ketara. Itu sebenarnya tabarruj, dan tabarruj itu yang mengganggu nilai kenduri.
Tambah kalau kawan tu pula memang depa tu lah ahli keluarga yang memang spesial, semua nak kena pakai lagu tu. Lagi leceh. Jadi benda-benda yang macam itu akan menyebabkan nilai pada kewajipan menghadiri kenduri tadi sudah jadi tidak wajib kerana terhidang di depannya maksiat mata. Orang kata pergi tempat lain pun ada. Ya, pergi tempat lain itu bukan benda wajib. Asalnya pergi shopping bukan benda wajib. Pergi kenduri itu asalnya wajib. Bila ada benda tu, maka tidak wajib. Nak pergi tu, pergilah terasa silaturahim dan sebagainya. Mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Tetapi dalam masa yang sama, ada benda lain yang kita terbeban. Itu belum kira yang bila nak seronok-seronok memanglah ceria, seronok, ada pasang lagu. Lagu pun biar lagu yang berkaitan. Lagu tak ada kena-mengena, pergi karaoke pun lagu tak ada kena-mengena tu tak ada. Itu di luar kewajaran kan. Jadi benda-benda macam ni insya-Allah tuan-tuan, bila kita mengaji, kita tahu benda-benda agama ni, setakat mana yang kita boleh kawal, kita kawal lah. Walaupun mungkin tak nampak berapa grand, tetapi kita boleh menghidupkan sesuatu dalam bidang agama ni. Baik, jika kehadirannya boleh menghapuskan kemungkaran, dia wajib hadir dan menghapuskan kemungkaran tu. Ni siapa nak buat ni? Siapa yang main kenduri rumah orang pergi tegak benda-benda tu? Ada nak buat? Ada siapa nak boleh buat? Tak. Tak ada lah. Ingat kot zaman dulu-dulu kot ada seorang tua kampung yang sangat dihormati, jenis outspoken, cakap siapa pun dengar kan. Jenis tu kot ada. Dia boleh tegak kot dan dia. Jangan siapa-siapa yang dia mau. Lah tak ada dah kot culture tu. Kita pun tak gamak nak buat kenduri orang. Satgi orang daripada salahkan kau tu, kita tegak jadi salah pula. Jadi benda macam tu tak boleh dibuat. Pasal tu kalau dia boleh menghapus, dia hadir. Kalau tak, gugurlah kewajipan. Baik, yang terakhir, memakan makanan walimah. Orang yang menghadiri jemputan walimah tidak wajib memakan makanan walimah itu. Hak tu satu, tak wajib makan. Yang usaha pergi makan juga tu yang sengkak perut tu. Lepas tu tuan-tuan makan kenduri ni pula, kalau makan daripada pagi, lapis hak makan pagi tu tak apa. Kadang-kadang tu tak mahu nak kata kan, setengah-setengah apa, tempat dia kenduri ayam tu siap proses daripada hari kemarin lagi. Lepas tu biar terdedah pula. Yang pernah jadi tu kan, apa nama dia panggil apa, kita salmonella. Cukup benda tu, ayam ni cukup jaga. Memang nak kena hati-hati. Bukan mesti kena makan dalam kenduri, apa nama, bila main kenduri agak-agak rasa sengkak perut tak lebih, terus makanlah sampai jadi mudarat balik. Tambah kalau lauk ayam dah sampai ke petang tu, ayam recycle buat berkata, itu yang memang mendatangkan bahaya. Jadi kena tahu yang wajib hadir, makan tak wajib. Jika dia mahu makan, bolehlah makan. Tetapi jika dia tidak mahu makan, bolehlah dia meninggalkan makanan tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in syaa'a ta'im wa in syaa'a tarak." Apabila seorang daripada kamu dijemput untuk menikmati makanan, maka hendaklah dia pergi. Jika ingin makan, bolehlah dia makan. Jika ia ingin beredar, yakni tanpa makan, bolehlah dia meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabun Nikah, bab suruhan menyahut jemputan, daripada Jabir radhiyallahu an. Jadi yang disuruh hadir, kalau tak lepi tak usah makan. Kalau kata main makan, Allah, 4 kenduri lauk serupa, satu caterer tak lalu lah. Jadi cari side-nya ni lah, dishes kan, makan buk kacang ke, mati canai ke, apa ke, kalau ada. Tak ada, makan pecal, makan rojak. Baik, ada ulama yang mengatakan wajib makan kecuali dia berpuasa. Ini pandangan yang kedua yang kata wajib makan. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusall, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila seorang dari kamu dijemput, hendaklah dia menghadiri jemputan itu. Jika berpuasa, hendaklah dia berdoa untuk tuan punya walimah, supaya Allah memberi keampunan dan keberkatan. Jika tidak berpuasa, hendaklah dia makan. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabun Nikah, bab suruhan menyahut jemputan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ini dua hadis. Pandangan pertama kata tadi, berdasarkan hadis pertama tak wajib, dia boleh tinggal tak makan. Pandangan yang kedua kata kalau dia puasa dia tak payah makan, tapi kalau dia tak puasa dia kena makan. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita nak taufikkan benda ni, kita boleh kata apa? Sunat.
Sunat, masih sunat untuk dia makan, menjamak. Bila kata makan tu pula bukan maksudnya kena makan sepinggan penuh. Habuan rasa, nak jaga hati tuan rumah, usik sikitlah makan. Tambah kalau jenis yang lain ni letak snack atas meja kan, keropok ke kacang apa, makan yang tu pun tak apa, boleh makan. Walaupun tak pada mai kenduri makan kacang kulit je, tapi itu je boleh makan. Nak kata apa. Dan ada satu lagi hadis, bila kalau puasa itulah puasa sunat, bila datang, bila orang jemput hadir, Nabi sebenarnya, walaupun hadis ni kata siapa yang puasa dia doa, boleh doa, tetapi dalam satu lagi hadis yang lain Nabi sebut tentang akhukum. Nabi kata saudara kamu, dia sediakan, dia bersusah payah untuk jemput kamu, sediakan makan untuk kamu. Nabi bagi pemberat itu. Kemudian Nabi kata siapa yang nak makan, makan, siapa yang tak makan, tak payah makan. Jadi pemberat itu menyebabkan, sebahagian ulama kata, kalau orang tu puasa sekalipun, kalau itu boleh mengeratkan hubungan, itu lebih ada kebaikan, maka sunat juga dia berbuka. Melainkan kalau puasa wajib, dia tak boleh buka lah. Kalau puasa wajib apa? Ada bernazar, puasa dia mungkin qada, maka itu dia tak payah. Tapi kalau puasa sunat, lebih afdal untuk dia berbuka, untuk dia memenuhi jemputan. Ini berlaku bila bulan orang buat kenduri masa bulan Syawal. Kan kita puasa 6 tak habis lagi, kenduri dah banyak dah. Jadi duduk teragak antara makan jemputan kenduri tu tidak. Tiap akhir sekali puasa 6 tinggal puasa 5 lah. Tak ada nak puasa yang ke-6. Duduk kenduri sangat. Jadi yang tu ada timbang tara dia. Baik, orang yang menghadiri walimah disunatkan makan makanan yang dihidangkan kepadanya dan dia hanya dibenarkan makan, bukan disimpan untuk dibawa pulang. Oh, jenis main tapau ni. Tapi kalau jenis rapat dengan tuan rumah, minta tapau, tak apa. Ni yang tak boleh dia orang bagi makan kenduri. Oh, saya dah makan kenyang dah, buat main plastik, tapau sendiri. Ada juga memang ahli bungkus wal tapau ni, kepakaran dia. Dia boleh mengambil makanan untuk dibawa pulang misalnya jika dia tahu tuan punya walimah membenarkannya. Ini bergantung pada hubungan kita dengan tuan rumah tu lah. Tuan-tuan rumah tu tepuk tampak sama macam adik-beradik kurang, tak ada masalah apa. Kalau kita ambil pun ambil pilah, tak apa. Ini jenis jumpa pun sekali-sekala rasmi, tiba-tiba buat suka hati, janganlah macam tu kan. Dan itu juga sebenarnya, bila kita buat sesuatu yang kita yakin dia memang tak apa dengan yang tu, itu menunjukkan hubungan tu agak erat dalam jenis dia. Bukan semua orang, kadang-kadang kita baik dengan kawan tu baik sungguh, tapi bab-bab tu tak masuk. Ada dengan kawan ni dia mungkin baik dalam bentuk yang kasar sikit dan sebagainya, jenis macam tu tak apa. Jadi tuan-tuan sendirilah kita nak kena sukat hubungan kita dengan orang lain. Itu termasuk, bahkan kalau kita baca dalam surah An-Nur, itu cerita tentang masuk rumah, cerita tentang ambil dulu benda makan hak yang dia punya, dia tak tahu. Itu ada bentuk-bentuk kelonggaran yang syarak bagi. Baik, dihalalkan mencampak benda-benda manis dan sebagainya, seperti buah kurma, kacang, duit siling. Oh, duit siling pun manis. Dah dia koma, dia tak, bahasa dia tak kena ni. Dan duit kertas ke arah pengantin perempuan, halal mengambilnya, tetapi meninggalkannya adalah lebih utama. Adat ini biasanya dilakukan oleh orang Arab untuk menzahirkan rasa gembira. Arab buat lagu tu, Melayu jangan buat. Melayu kita buat pasal lain kan, bagi sampai surat, sampai tu, sampai ampau tu bagi, sampai lempak duit siling pula. Itu bukan budaya kita. Wallahu ta'ala a'lam. Habis kita tajuk walimah ni tuan-tuan, insya-Allah. Tajuk yang berikutnya best, pembahagian giliran bermalam. Benda yang tak boleh diamalkan lagi buat masa ni. Silakan kalau ada apa-apa nak bincang. Ada apa-apa? Tak ada apa dah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.